Mana kata salah seorang tokoh tasawuf, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Pendapat yang ketiga menyatakan at-tasawuf daripada as-safa. As-safa mana suci, kerana nak menyucikan akidah manusia daripada akidah yang rosak, menyucikan ibadah daripada tidak sah dan rosak, dan menyucikan akhlak manusia daripada akhlak yang tercela. At-tasawuf ma'nahu as-safa wal musyahadah, penyucian dan menyaksikan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang keempat menyatakan at-tasawuf daripada as-suffah. Apa itu as-suffah? As-suffah ada istilah kepada sekumpulan sahabat yang tinggal di belakang Masjid Nabawi yang disebut sebagai Ahlus Suffah. Mereka berhimpun untuk mendengar seruan Nabi SAW ketika berjihad. Mereka akan keluar berjihad. Kalau tidak berjihad, mereka beribadat, bersembahyang jemaah, mengaji kepada Nabi SAW, yang disebut sebagai Ashabus Suffah, yang mana ayat Quran dalam suratul Kahfi turun memuji golongan ini. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah engkau wahai Rasulullah bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang, siang dan malam, 24 jam. Mereka isi dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kerana Allah. Ini golongan ahli sufah yang dipuji oleh Al-Quran. Pendapat yang seterusnya yang kelima menyatakan at-tasawuf minas safwah. Safwah mana golongan yang terpilih, yang istimewa. Dan ada kitab nama Sifatus Safwah, ada kitab tafsir nama Safwatut Tafasir, pilihan daripada tafsir-tafsir yang banyak. Sifatus Safwah ringkasan daripada Hilyatul Awliya, kisah-kisah para wali Allah yang lebih daripada 10 jilid, diringkaskan, dijadikan 2 jilid, dinamakan Sifatus Safwah, sifat orang-orang yang mulia, yang suci, yang terpilih. Pendapat yang keenam menyatakan tasawuf daripada as-saf, faka'annahum fis saffil awwal biqulubihim, kerana mereka berada di saf yang pertama, paling hadapan, dengan hati mereka yang istimewa, min haitsu huduruhum ma'allahi subhanahu wa ta'ala, kerana hati mereka sentiasa hadir mengingati Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah. Wa tasabuquhum fi sa'ir ta'at, dan mereka berlumba-lumba mendahului orang lain di dalam pelbagai ketaatan. Maka diambil daripada as-saf kerana hadir hati mereka bersama Allah. Ketika mereka bersendirian, mereka mengingati Allah dan mematuhi Allah. Ketika di hadapan orang ramai, mereka berbual dengan manusia, tetapi hati mereka tetap mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata salah seorang tokoh tasawuf, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi, aku jadikan engkau wahai Allah sebagai Tuhan yang aku berbicara denganmu dalam hatiku. Wa abahtu jismi liman arada julusi, dan aku mengharuskan jasad aku untuk duduk dengan sesiapa yang nak berbual dengan aku. Yang disebut oleh ulama, al-qalbu ma'al haqqi wal badanu ma'al khalqi. Al-badanu ma'al khalqi wal qalbu ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh badan bersama manusia, bersama makhluk, hatinya tetap mengingati, mentaati, mematuhi, ikhlas kepada pencipta makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, at-tasawuf itu diambil daripada as-sufil khashin, baju yang dibuat daripada bulu binatang yang kasar, kerana ahli sufi mengutamakan zuhud, mengutamakan khumul, tidak suka dikenali orang. Kadang-kadang mereka dekat dengan Allah, mereka suka supaya orang tak kenal, seperti tokoh-tokoh tasawuf yang tidak dikenali, seperti Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala. Di hadapan manusia dikenali orang biasa, sebenarnya dia adalah ahli sufi yang hebat, sehingga akan disebutkan dalam hadis beliau seorang manusia yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di kalangan para malaikat di langit. Ada Nabi, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Nabi yang terkenal Nabi Musa, Nabi tidak terkenal Nabi Khidir. Ada masa Nabi yang terkenal pergi mengaji kepada Nabi yang tidak terkenal.
an-nabiyyul masyhur yata'allamu min nabiyyil mastur. Nabi dan Rasul yang terkenal iaitu Nabi Musa alaihissalam pergi menuntut ilmu yang tidak ada pada diri baginda kepada Nabi Khidir, Nabiyul Mastur dalam suratul Kahfi. Maka wali Allah ada yang waliyun masyhur, orang yang dekat dengan Allah yang terkenal seperti Khulafa' Rashidin yang 4, dan ada yang wali Allah yang mastur yang tidak terkenal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seorang wali Allah yang masyhur meminta doa daripada Sayyidina Uwais Al-Qarani, waliyun mastur yang tidak dikenali, melainkan diperkenalkan sendiri oleh Nabi SAW. Nabi SAW berpesan, satu masa kamu berjumpa dengan Uwais, sampaikan salamku kepadanya dan suruh dia memohon keampunan, beristighfar kepada engkau wahai Umar. Ini menunjukkan bahawasanya ada di kalangan wali Allah yang dikenali sebagai orang hampir kepada Allah, ada di kalangan wali Allah yang tidak dikenali oleh manusia sebagai orang hampir kerana mereka lebih suka tidak terkenal, mereka lebih suka menjaga hubungan dengan Allah secara sendirian. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.